Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, kita masuk kitab kita, kitab Hidayatus Salikin fi Suluk Maslakil Muttaqin. Kita masuk dalam fasal yang berikutnya adalah berkaitan dengan nombor 8, masih lagi berkaitan dengan bahaya lidah, termasuk dalam bab berkaitan bergurau senda dan mempermainkan orang. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, muka surat 177, kata pengarang rahimahullah ta'ala, peliharakanlah lidah daripada al-mazah. Al-mizah yakni bersenda-senda, bergurau, bersenda-senda, sukhriyah, menghinakan orang dengan mempermainkannya, al-istihza' bin nas. Semua yang demikian itu ditegah oleh syarak. Jika sedikit sahaja tidak mengapa, kerana sabda Nabi SAW, la tumari akhaka wa la tumazihhu. Jangan engkau membantah saudaramu dan jangan engkau mempergurau-guraukannya. Baik, Islam ni tuan-tuan, dia satu agama yang sesuai dengan naluri manusia. Kita sebagai insan ni tak boleh 24 jam kita serius, atau tak boleh 24 jam kita melawak saja, tak boleh juga. Kerana dalam Islam ni kullu syai'in tu'khadhu biqadar. Semua benda ni dia ada limit dia, ada tempat yang sesuai dan ada limit dia. Kita nak marah kat orang boleh tak? Boleh. Ada masa yang sesuai nak boleh marah orang. Dan bila kita marah, tak boleh terlalu marah sangat. Dia ada limit dia. Semua benda, dua benda ni kena jaga. Apa dia? Tempat yang sesuai, qadar yang sesuai, atau limit yang sesuai dengan dia. Hang nak seronok ke, hang nak sedih boleh tak? Boleh sedih, tetapi ada tempat yang kita perlu sedih, ada tempat yang tak perlu kita sedih. Contohnya apa dia? Seorang perempuan boleh bersedih ke atas suami dia 4 bulan 10 hari. Boleh sedih tak? Boleh. Ada dia punya peraturan dia. Tak boleh memanjang sedih, duduk dalam bilik tak mau keluar, tak mau kawan dengan orang, tak boleh. Dan sahabat Nabi SAW, kebiasaannya bila mereka duduk dengan Nabi SAW, mereka banyak terpengaruh dan mereka rasa macam takut sangat dengan kehidupan dunia ni, sampai peringkat kadang-kadang mereka nak melawak pun mereka rasa macam satu benda yang bersalah juga. Pernah satu ketika berlaku kepada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu. Sayyidina Hanzalah ni satu hari dia keluar daripada rumah dia, duk jalan-jalan, tengah jalan dia kata, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, habila Hanzalah jadi munafik, Hanzalah jadi munafik. Sayyidina Abu Bakar yang jumpa dia, Sayyidina Abu Bakar tanya kat dia, "Hei Hanzalah, jangan cakap macam tu. Hang sahabat yang mulia, tak mungkin hang jadi munafik. Sebab apa hang cakap hang munafik?" Kata Sayyidina Hanzalah, "Bukan. Aku teringat, aku rasa aku ni main-main lah dengan Islam awal. Tadi depan Nabi, masa Nabi duk ceramah,
Bukan main lagi aku ni teringat akhirat, teringat syurga, teringat neraka, menginsafi masa aku dengar ceramah tu, aku rasa macam aku bertakwa sangat-sangat dah. Tapi yang peliknya, bila aku balik rumah, aku sembang dengan isteri, melawak dengan anak, melawak dengan keluarga semua, sembang pergi, sembang mai, aku rasa tadi semangat aku dengan bayangan syurga tadi, aku duk bayang satu, aku rasa macam hilang semua pula. Aku rasa macam aku ni tipu diri sendirilah. Depan Nabi belagak bagoi. Balik rumah, aku macam tak jadi, dah tak ingat dah tentang akhirat semua. Sayyidina Abu Bakar yang jumpa Hanzalah radhiyallahu anhu, dia kata, betul lah, aku pun kadang-kadang rasa cahang juga. Jom kita jumpa Nabi, kita tanya apa cerita kita ni. Kau risau tak? Kakak aku pun dah jadi macam pelik dah. Jom kita pergi jumpa. Ketika jumpa Nabi SAW, Nabi SAW kata, wallazi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri lasafahatkumul malaika ala furshikum wa fi turqikum walakin ya Hanzalah sa'atan thalatha marrat. Kata Nabi SAW, demi yang jiwaku di tangan dia, sesungguhnya kalau hampa boleh maintain semangat tadi macam duduk depan aku, duk rasa macam hebat sangat tu, perasaan tu hampa boleh maintain bila balik rumah. Semangat yang sama bila balik di rumah pun macam tu, semangat membara. Apa kata Nabi SAW? Malaikat timai salam dengan hamba. Maknanya malaikat salut dekat hamba. Yang ni bukan calang manusia, yang ni memang champion. Dia tim miss call dekat semua kawan-kawan dia, semua nanti mai. Maknanya kira mai jumpa hang, mai salam hang, pakat jadikan hang orang yang champion. Sebab apa kata Nabi SAW? Walakin ya Hanzalah sa'atan, wahai Hanzalah, itu sangat-sangat jarang boleh berlaku. Bila-bila sekali boleh jadu, bila-bila sekali. Saat begini, keadaan kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam tu, kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam tu. Itu Nabi kata apa? Itu biasa. Yang hang rasa tu bukan benda pelik, biasa benda tu. Cuma hang boleh maintain perasaan tu, yang tu yang hebat. Maknanya sahabat Nabi SAW melawak juga, tapi dia pun rasa macam betul ke aku melawak ni? Pergi jumpa Nabi SAW. Nabi kata tak apa, okey, boleh melawak, perasaan tu hilang. Sebab dia macam tu, hati ni kadang tonton dengar ceramah rasa macam nak jadi bagus sangat. Bila balik rumah cayang betul je. Masa duduk dengar ceramah ni semangat tak? Balik baca Al-Mulk, nak buat terawih pula. Terawih apa bulan ni? Syiah tak buat terawih tak ni? Apa nama, witir, balik nak buat witir, nak baca macam-macam lah. Balik rumah dia dan tengok drama lagi, berepek tu lupa semua habis dah. Tapi kadang-kadang dia main perasaan tu, nak maintain perasaan tu bukan senang, tu benda yang luar biasa. Jadi bagi para sahabat Nabi SAW, perkara-perkara itu adalah perkara yang mereka risau sangat. Padahal tak apa, boleh. Islam ni dia bukanlah satu agama yang skamer, agama tak boleh melawak, agama serius, agama 24 jam. Tak. Dia kalau macam tu maknanya susah juga lah tuan-tuan hidup kita. Nabi SAW, tuan-tuan baca Syama'il, Nabi akan duduk dengan sahabat-sahabat. Kadang-kadang sahabat-sahabat Nabi SAW duduk cerita zaman jahiliah. Adalah cerita lawak apa kan, Nabi duduk dengan mereka macam santai lah duduk gitu. Kadang-kadang mereka buat lawak, Nabi pun gelak sama-sama dengan mereka lah. Pemimpin yang sangat berjiwa rakyat gitu, rasa macam okey sembang orang gelak tu, bukan cerita agama tak, cerita lawak-lawak tu, Nabi pun duduk tumpang gelak. Kadang-kadang Nabi gelak sama-sama dengan mereka. Maknanya boleh hidup macam biasa, bukan kata main masjid tak boleh kawan dengan orang, tak boleh senyum tak boleh, tak, okey boleh. Ni sampai nak melawak pun tak boleh, susah ke tu. Kita kata dia lepas isyak hari ni kita kena ni apa, cakotiau ke apa, cakotiau. Astaghfirullahalazim. Ya akhi, kita dijadikan oleh Allah untuk taqarrub diri dengan Allah.
Payahnya hang campur dia orang nak ceramah aku. Penat kawan hang, kawan seorang atau kawan hang. Dia tak mau buat apa pun. Kita jom kita pergi jalan-jalan zoo typing zoo. Astagfirullahalazim. Kita tengok binatang tak pakai seluar. Memanglah binatang tak pakai seluar. Binatang mana ada hukum syarak. Berjadi tak ketahuan ke tu? Payahlah. Nabi melawak dengan orang. Nabi melawak juga. Nabi panggil Sayyidina Anas apa? Ya zal uzunain. Hei yang ada dua telinga, mai sini. Nabi melawak. Nabi melawak juga. Tapi cara Nabi melawak yang betul. Bukan melawak tipu orang tau. Melawak betul. Sebab apa Nabi panggil Sayyidina Anas ya zalul uzunain? Sebab memang dia ada dua telinga. Satu lagi kata ulama, sebab telinga dia sangat tajam. Bila Nabi panggil sat je dia mai. Maknanya telinga hang ada dua ni berfaedah sungguh telinga hang dua. Ada satu makcik mai. Nabi SAW kata kat dia, makcik, orang tua-tua semua tak masuk syurga. Menangis makcik tu balik. Nabi SAW kata, makcik tak masuk syurga dengan rupa makcik. Tapi bila masuk syurga, dimudahkan balik nanti. Senyum makcik tu. Ingat dia tak boleh masuk syurga. Nanya dia. Tak, Nabi melawak tak? Melawak juga. Tapi ada cara, ada adab, ada contoh yang terbaik yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Pernah satu ketika berlaku, kata Sayyidina Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu, dulu masa aku umur kecil-kecil lah, 4-5 tahun macam tu, aku ingat lagi Nabi SAW mai kat kami lah. Dan terutama aku, Nabi ambil air gayung tu, Nabi minum air, dan Nabi SAW semok kat muka aku, buat macam tu kat budak-budak melawak aku tu. Nak ambil barakah kata ulama. Dan Nabi melawak dengan budak-budak pun. Nabi SAW ada melawak dia. Walaupun dia dah level pemimpin, tapi dia rapat dengan anak-anak macam tu. Ada boleh lah kita buat lawak dengan orang, tak apa. Contoh pernah dengar cerita Sayyidina Zahir. Sayyidina Zahir ni dia orang kulit hitam, dan dia ni kerja orang miskin biasa, dan dia duduk di mana? Dia duduk di kampung sana tu. Kampung yang dalam sangat. Dia bila balik kampung, bila-bila dia mai jumpa Nabi SAW, dia akan bawa macam buah tangan lah. Bawa macam-macam barang-barang kampung. Nabi akan bagi kat dia barang-barang pekan, bagi kat dia. Nabi kata kat dia, hang supplier barang-barang kampung kat kami. Kami supplier barang-barang pekan dekat hang. Dia satu hari duk berniaga. Niaga biasalah, bukan niaga cerok lah, niaga kecil-kecil gitu ya. Dia tahu Nabi mai kat dia, Nabi menutup mata dia kat belakang. Nabi kata, siapa nak beli hamba? Siapa nak beli hamba? Nabi melawak dengan dia. Dia berniaga pasal malam. Nabi SAW pergi melawak dengan dia. Tuan-tuan mana tengok ada pemimpin buat lawak aku tu? Ada juga. Ada pemimpin pergi pasal malam. Ada. Lagi 17 hari nak election dia pergi ya. Tolong kuih mi, tolong buat buku nasi kan. Pemimpin mana tak tahulah. Umum lah semua dah. Tak kira lah. Hak kaki ranjau dia buat aku tu, kaki betul dia tak buat aku tu. Saja-saja Nabi pergi melawak dengan dia di pasar malam. Nabi kata siapa nak beli, siapa nak beli. Dia kata apa? Siapa nak beli saya? Saya ni orang tak ada nilai, dah lah miskin, tak handsome, biasa. Saya ni macam geng rugi lah, siapa beli aku rugi lah. Nabi SAW kata kat dia, wahai Zahir, bukan macam tu, jangan cakap macam tu. Lakin indallahi anta ghalin ya Zahir. Wahai Zahir, kamu di sisi Allah itu sangat bernilai dan sangat berharga di sisi Allah SWT. Melawak juga dengan Sayyidina Zahir. Pernah Nabi SAW melawak dengan anak menakan Sayyidina Anas bin Malik. Nama apa? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hadis apa tu? Tentang Sayyidina Aba Umair. Dia ada bela burung seekor. Masa dia bela, burung tu mati. Nabi SAW pergi rumah dia, jumpa dia. Dia sedih sangat dengan kematian burung tadi tu. Dia teringat kat burung tu, hak mati tu. Nabi SAW pergi, Nabi kata kat dia, hei Aba Umair,
burung hang tu macam mana hak mati tu, macam Nabi melawak dengan dia, ambil hati dia, tak bagi dia teringat sangat kat burung tu. Ui, melawak juga. Daripada hadis ni tuan-tuan tahu tak, Sayyidina ni apa, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tuan-tuan pernah dengar cerita Imam Syafi'i pi rumah Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid dia. Imam Malik guru pada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal adalah anak murid Imam Syafi'i. Ketika mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, satu hari Imam Ahmad bin Hanbal jemput Imam Syafi'i, tok guru dia mai di rumah. Masa tok guru dia mai di rumah, dia kata dah dekat anak dia banyak kali, esok guru abah nak mai, esok guru abah nak mai. Banyak kali dia habang. Anak dia pun macam teruja lah, hebatnya guru ayah aku ni nak mai. Mailah siapa dia? Imam Syafi'i. Sampai-sampai dijamulah makanan. Berlaku beberapa benda yang pelik ketika ketibaan Imam Syafi'i pada dia. Imam Syafi'i makan punya banyak. Makan tambah. Anak dia kata apa? Anak dia kata tok guru makan sampai banyak kali tambah ni apa cerita? Dia ingat di hati dia lah. Maka dia pun kata tak apalah, ni guru bapa aku pun tak boleh kata apalah kat dia. Maka esoknya apa dia buat? Dah habis semua malam, nak tidur. Bila nak tidur, anak Imam Ahmad bin Hanbal ni dia tak tidur. Dia duduk perhati tengok Imam Syafi'i ni semayang macam mana, hebat ke tak? Sebab ni bukan calon-calon manusia ni, championnya manusia. Mesti qiyam sampai cerah ni. Duk ingat siapa duk ingat? Dia ingatnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, anak dia. Anak dia ingat. Tapi Imam Syafi'i ni tak semayang. Pusing sini, pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini, dia tidur. Dia kata kat nak subuh orang tidur tak mayang pun. Kata anak Imam Ahmad bin Hanbal, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun Imam Syafi'i, terus pergi masjid semayang. Wuduk tak ambil, tidur tapi tak ambil wuduk. Mana cerita ni? Ketika Imam Ahmad bin Hanbal balik daripada semua selesai dah, maka anak dia kata, abah, cek perasanlah, ada banyaklah benda pelik yang tok guru buat. Apa dia? Dia makan punya banyak. Dan nombor dua, dia tak bangun qiyamul lail di waktu malam. Dan yang ketiga, yang paling rare sekali apa dia? Dia boleh pergi sembahyang subuh, tapi dia tak ambil wuduk pada hari lena sepanjang malam. Imam Ahmad bin Hanbal senyum ya. Imam Ahmad bin Hanbal kata, tanyalah sendiri Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i bagi tahu, wahai anak muda, aku bagi tahu kat hang apa benda yang aku buat. Apa dia? Yang pertama, aku makan yang terlalu banyak dekat apa? Dekat rumah hang, kerana aku tahu ini makanan yang tak ada syubhah. Memang makanan yang betul-betul berkhasiat halal, thayyibah, zikir, makanan daripada orang soleh, ta'amus soleh, orang makanan yang diberikan oleh orang yang soleh itu ada keberkatan dia, ada manfaat dia. Aku tahu makanan yang dihidangkan ke hang ni bukan senang nak dapat di tempat lain. Aku nak ambil tu bukan makanan, nak ambil keberkatan daripada rumah dan masakan yang penuh dengan zikrullah ni. Anak Imam Ahmad dia kata, oh macam tu. Nombor dua, hang tengok aku tak qiyamul lail semalaman kan? Ha, betul? Tahu sebab apa aku tak qiyam? Sebab aku, masa aku tidur semalam, aku teringat satu hadis Nabi SAW. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Daripada hadis tu, puluhan hukum aku buat keluar semalam. Aku tak semayang, tapi aku fikir. Kerana fikir sesaat itu lebih baik daripada 80 tahun ibadat sunat. Apa hukum yang aku buat keluar? Yang pertama, boleh memanggil budak kecil dengan gelaran yang besar pada dia. Ya Aba Umair. Biasanya Aba Umair ni gelaran untuk orang yang ada anak sulung. Anak dia nama Anas, dia Abu Anas. Anak dia nama Talha, nama dia Abu Talha. Tuan-tuan pernah dengar perkataan Ummu Sulaim? Tu kan nama dia. Ummu Sulaim maknanya dia ada anak nama Sulaim, Ummu Sulaim.
Ummu Anas, Ummu atau Abu. Tu gelaran tu orang yang ada anak. Padahal Nabi SAW tahu Umair tu bukan dia ada anak lagi, tapi Nabi gelaran dia, gelak dia dengan gelaran dewasa, mendewasakan budak-budak. Hebat tak Nabi? Hebat. Kita kadang-kadang tuan-tuan ya, anak besar panggil apa? Panggil boboy. Apa Raja Boy. Masa dapat anak tu menerak-nerak tanya nama kat saya. Ustaz boleh bagi nama anak saya? Bagi ni tak mau, ni sama dengan anak menakan dia. Yang ni tak mau, yang ni tak mau, yang ni tak mau, semua tak mau. Ada nama baru. Saya tak ada. Buat Azazil. Siapa pun tak mau. Mana anak seorang yang champion. Hampir klinik kesihatan nurse di belah tu tengok anak orang. Tengok. Kalau kembang pun Munkar dan Nakir baru tu. Kembang tu sakit ambil IC atas tu ya, dia tengok. Bukan Nakir. Dia letak start kata dia cuti tu hari tu nurse tu dia tak kerja tu. Muka Nakir selalu ada kat bawah. Hari ni muka Nakir naik di atas. Covid dia kata aku kena Covid. Mampu nurse tu di belah. Bu nama elok-elok dekat orang. Boleh tak? Boleh. Dewasakan dia. Kadang saya dah ceramah habis dah selesai nak pergi makan kat kedai. Habis dah semua, mereka semua tunggu dah. Okey Ustaz, kita tunggu ni boboy nak main, dia kata. Saya ada ingat boboy anak dia darjah 1, darjah 2, apa tunggu pergi hantar anak kat mak, ni barang kat mak. Saat nak main lah. Ni dia tengok boboy macam King Kong. 33 umur. Daripada kecil dia panggil dia boboy. Dia besar pun daripada ni boboy. Saya kata boboy mana belakang tu? Tak, dia boboy. Ni boboy. Yang ni bukan boboy. Yang ni boboy. Yang ni besar dah. Panggil lah bagi besar. Panggil nama dia. Panggil nama dia. Kan penat bagi nama aku tu. Semua gabung nama tu. Susah aku tu dah. Dia tanya nama. Ustaz boleh bagi nama anak saya? Dia pun sekarang suka gabung-gabung. Nama isteri saya Kamsia. Nama hang Darus. Boleh tak bagi saya nama? Sebetul boleh? Bagi hang nama Kamda. Memang berbaloi. Hari-hari yang bobo nama Kamda, memang kad meriah tu hang tak payah cok lah. Jalan saja dia bagi murah lah. Bol nama elok-elok, apa nama elok-elok, panggil nama glamour ke tu, makna pun tak ada. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Esok ke akhirat Tuhan dipanggil nama apa dengan nama bapa apa. Boleh nama elok-elok dekat anak-anak tu. Nama macam planet. Aku tengok macam screwdriver nama. Payah betul nama sejengkal. Habis ink print kat kertas dia betul. Boleh melawak tak? Boleh. Tapi ada limit melawak kita, jangan melawak yang melampau-lampau. Baik. Lagi saya cerita kat tuan-tuan apa yang berlaku. Kata Nabi SAW tentang sebuah hadis yang lain, boleh kita melawak, tapi tak boleh melawak jenis benda yang ambil barang orang atau sembunyi barang orang, sama ada main-main atau betul-betul, tak boleh. Ada larangan. La turawwi'ul muslim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh mencemaskan orang Islam. Contoh, kita melawak macam mana? Kita ambil kunci kereta dia, kita simpan. Tak kira ambil ceramah kan, dia tinggal handset dia, dia tinggal kunci kereta dia, kita ambil. Simpan kunci kereta kat padan muka dia. Dia cari kunci kereta. Awak cari apa? Tak, kunci tak ingat letak mana. 3-4 orang duduk belakang tiang, duduk belakang padan muka dia. Biar dia cari. Dia cari, lepas tu kita ambil kunci, kita lempar. Lepas tu buat bodoh yang kita kata. Lepas tu dia mengambil. Ada sini lah. Lepas tu kita buat tak tahu. Tak boleh lawak sampai mencemaskan orang, tak boleh. Kalau bahasa kita senang tak boleh habaq, tak boleh prank orang sampai takut-takut orang macam tu, tak boleh. Banyak di internet dia berhenti buat kan. Dalam WhatsApp daripada sampai di YouTube, sebab nak kejar view yang banyak, nak dapat orang subscribe banyak, dia buat lawak-lawak merepek, lawak-lawak mencemaskan orang, lawak-lawak yang kata apa-apa benda lah yang boleh menyebabkan mencemaskan orang, tak boleh. Sembunyi helmet orang. Dulu dia melawak ni, traffic light ni dengan traffic light tak jauh sangat. Traffic light dekat bahan baru kan. Traffic light dekat macam tu, dia buat apa?
Traffic light pisau tu nak pergi satu lagi depan tu kat Sungai Ara tu. Dia pun melawak macam mana? Kawan dia wang nak jalan dah hijau. 5 4 3 2 1. Tahu dia apa? Dia tutup kunci motor kawan sebelah, dia bawa dalam poket, dia blok. Blok. Dia tinggal seorang. Hang tengok aku tengok hang. Kereta belakang ping. Oh, gelabah kawan dia drop gear lah apa semua tolak aku tu. Depa duduk depan, dia pegang kunci dia. Oi. Melawak sama kawan. Melawak macam tu mencemaskan orang, dilarang dalam syarak. Boleh melawak macam Nabi melawak tadi, boleh tak? Boleh lah saja-saja buat lawak aku tu. Contoh kita buat lawak, kita kata apa? Kita kata macam mana satu petua yang senang. Kan banyak sekarang ni kan, madu kelulut lah, madu yang tu lah, madu macam-macam jenis kan, pasaran macam-macam ada. Kita nak tahu madu yang asli ni, salah satu cara dia, depa lah abang geng-geng madu, tuang dekat pinggan, lepas tu bawa air, tengok pusing, dia akan jadi wet macam spider punya rumah tu. Yang tu betul ya? Yang tu betul ya, madu dia betul, original. Dan madu original ni kalau bawa dalam peti ais, dia tak akan beku. Maknanya ambil dalam peti ais, kita boleh guna terus. Sebab dia kualiti yang sangat luar biasa. Mereka pun tulis. Ada satu lagi cara paling efektif nak tahu madu tu betul tak betul, adalah try bawa balik rumah. Kalau bini hang mengamuk, tu madu betul tu. Kalau bini hang pun tengok buat bodoh tu ya, tu madu palsu tu. Tu lawak juga. Lawak juga. Tapi lawak tu ada batas dia. Tak boleh lawak sampai merendahkan maruah orang. Tak boleh hina telinga. Dia tu telinga macam capang sikit. Capang tu daripada maghrib sampai isyak jadi lauk kat orang. Tak boleh buat begitu kat orang. Melawak sebab apa? Sebab ada suara dia apa macam tak sedap ke, ada hidung dia tu macam ke, ada gigi dia terkeluar sikit ke, jadi macam jongang tak jongang, johari tak johari tu macam terkeluar gitu tu. Depa pun jadi kat dia lauk pula. Buat gambar pula satu, cerita kutuk orang apa semua. Melawak macam tu dilarang di dalam syarak. Tak boleh melawak yang menipu, syarat dia kata Imam Qaradawi. Nombor 2, tak boleh melawak sehingga menghina orang. Yang ketiga, dia ada batasan, tak boleh melawak benda-benda agama. Boleh melawak? Tak boleh. Kita kata, alah Nabi Yusuf apa? Dia aku baru pergi facial, lagi lawa pada Nabi Yusuf. Cakap macam tu, kapiak dulu kini selamanya. Hang beli mozaik siap-siap ambil tahu nak tanam hang kat Sungai Ara ke, nak tanam payah terhubung ke, nak tanam besar sikit kat BM, kat Jerat. Terkeluar daripada Islam dengan niat istihza, menghina para anbiya. Dia cakap tu. Alah jubah Nabi, dia baju Puma, ada rimau lompat tang ni 450. Jubah Nabi murah ya. Dia cakap macam tu. Baju hang 450 duk main kat bawah. Jubah Nabi pi sampai Sidratul Muntaha, champion of the world nya jubah. Hang buat leceh dengan Nabi. Kita tak boleh kata kenderaan kita yang laju tu dengan niat menghina. Alah, unta Nabi apa? Dia kereta aku lagi laju pada unta Nabi Ferrari. Kapiak tu dia cakap tu. Dengan niat menghina. Tak tahu kena abang kat dia lah. Akidah lah tuan-tuan Viral pula ni apa? Nikah tak tahulah Islam ke doi kan. Tunggu siasatan. Kalau ada unsur-unsur penyembahan selain daripada Islam, bukan saja perkahwinan tu tak sah, dia boleh mengancam akidah. Basic lah tuan-tuan benda-benda macam ni semua. Bab akidah tu kita kena faham. Mana border dia, mana tak boleh dia. Hang nak pergi kahwin ikut adat boleh, tapi jangan ada adat-adat tu campuran daripada benda-benda yang melibatkan ketuhanan atau melibatkan akidah. Terutama boleh sujud pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adat kami. Sebab apa? Adat kami kena sujud dekat mak bapak sebagai tanda hormat. Sujud macam tu di dalam syarak kita tak boleh sujud selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adat tu bertentangan dengan syarak. Boleh hormat, tak boleh sujud dekat orang. Walaupun siapa dia tu, tak boleh sujud pada dia. Tu basic akidah. Kena abang lah. Tunggu siasatan polis, tunggu dia balik mai, baru nak tengok suami dia register Islam di mana,
nak tengok suami dia register perkahwinan tu di jabatan agama mana, dia punya pendaftaran ambil borang apa semua untuk nikah tu akad di mana, siapa yang qadi dia, jabatan agama mana yang ambil tahu pasal dia, semua tu akan terbukti nanti apabila dia balik. Jadi hentikan sebarang spekulasi yang kita tak tahu cerita. Jangan buat rancak lebih baik, lebih laju daripada jabatan agama. Sabar Asad. Itulah nama dia melawak. Dan okey. Dan nombor 2 kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala yang dirahmati oleh Allah, ketahui bahawa yang ditegah daripada gurau itu adalah berlebih-lebih. Kerana yang demikian bahawa kepada banyak ketawa, dan banyak ketawa itu mematikan hati dan menggelapkannya, dan terkadang membawa kepada derhaka. Seperti kata Nabi SAW, innar rajula la yatakallamu al-kalimata liyubhika biha ashabahu fayahwi biha fi qa'ri jahannama 70 kharifan. Sesungguhnya seorang lelaki yang berkata dengan sesuatu perkataan supaya kawannya tertawa-tawa, dengannya lantaran itu dijatuhkannya ke dalam api neraka Jahannam 70 tahun lamanya. Yang ni semua peringatan untuk orang yang jadikan lawak ni sebagai carrier. Maknanya dia memang hidup dengan buat lawak kat orang, hari-hari buat lawak gitu. Boleh dah buat lawak, sekadar garam dalam makanan. Dalam cakap-cakap ada lawak sikit, dalam cakap ada lawak sikit. Boleh lah. Ni daripada awal, kalau berceramah kalau main awal bagi salam sampai habis 2 jam kira orang tu mampu hilap aja. Tu tak jadi kerja kak. Ada lawak lah. Tak boleh lah serius sangat ke tu, tak jadi juga. Manjang, duk gelak, tak jadi juga. Ada cerita lawak, ada cerita serius. Itulah apa yang berlaku kepada yang diajak di dalam syarak, supaya jangan melampau-lampau dalam semua urusan, termasuk bab melawak dengan orang. Maka hendaklah kamu pelihara lidah daripada gurau-gurau dan bersenda, kerana demikian itu menghilangkan malu, dan malu itu adalah tanda iman. Al-haya'u minal iman. Tuan-tuan tahu tak, satu lagi benda yang saya nak cerita kat tuan-tuan yang buat melawak ni dengan agama. Semasa perang Tabuk ni perang yang berlaku, yang satu-satunya perang yang jauh daripada Madinah nak pergi Tabuk, lebih kurang kalau sekarang ni 700 km. Lebih kurang Penang PJB lah, atau pergi Yongping macam tu. Kan naik kereta, naik bas tau, naik unta. Biasa Nabi tak abang nak pergi jalan jauh ni. Perang kat mana Nabi tak abang. Tapi untuk Tabuk, Nabi dedahkan semua dia punya fakta dan data dia, berapa lama nak pergi, semua Nabi dedah. Sehingga perjalanan ke Tabuk tu sangat luar biasa. Semua benda hadut ada kat sahabat bawa main lah, apa benda hadut ada. Licin, rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq licin, tak ada apa, semua dia bawa main. Nabi SAW kata, hang bawa main apa? Tak ada apa, semua aku bawa main. Aku tinggal Allah dengan Rasul dia kat rumah, lain semua tak ada apa. Licin semua, bawa semua barang kat rumah, tak ada apa. Dan perjalanan tu pergi balik lebih kurang 50 hari perjalanan. Dan sahabat Nabi SAW masa tu ada pergi 2 ujian besar. Satu, cuaca terlalu panas. Betul bayang nak jalan tak ada, bukan ada beca, ada bumbung, tak ada apa, panas saja aku tu nak jalan. Pergi balik mai dengan makanan. Sehingga orang kafir Quraisy kata apa? Depa kata tak payah pi lah, panas semua, parah duk pi panas-panas gitu. Allah jawab balik kat depa, Allah kata, "Qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun." Kalau hampa nak tahu, neraka esok jauh lebih panas daripada apa yang hampa hadapi sekarang ni. Depa diam lah, kena buah tu depa diam. Lepas tu depa reka cerita balik, depa kata apa? Tak payah pi lah. Depa try kali kedua. Hang tengok ni, pokok-pokok kurma ni semua dah masak elok dah. Ni kalau lambat hampa balik, memang jatuh kurma ni semua, habis semua, hampa tak boleh guna untuk bayar hutang lah dengan Yahudi semua, tak boleh bayar. Baik hampa tak payah pi.
Tangis sahabat Nabi SAW. Alamak, betul juga benda ni macam mana? Pada permulaannya terfikir juga. Tetapi mereka ni yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata yang ni semua rezeki Allah yang bagi. Takut apa? Aku nak bagi, nak berjihad, nak berjuang ni, aku buat untuk orang yang, untuk Allah yang bagi rezeki kat aku. Aku tinggal rezeki, aku pi kepada pemberi rezeki. Allah Ar-Razzaq, Tuhan Maha bagi rezeki. Allah tahu kami tak nak layan ni semua. Kami nak pi kat juang. Dalam perjalanan sangat susah, bekalan habis. Sehingga unta dalam perjalanan tu terpaksa disembelih nak makan, tak ada benda nak makan dah. Sehingga dia kata, jangan sembelih unta, nanti kita tak ada benda nak balik, penat nanti nak jalan, susah. Berhenti. Dia buat apa? Kumpul kurma ada kat mereka semua dalam satu karung. Seorang makan sebiji seorang, sehari, sebiji sehari hidup. Isak kurma, ambil ayak dia. Yang itulah energi dan tenaga. Untuk apa tuan-tuan? Nak pergi mandi pantai ke? Nak pergi Sunway Lagoon ke? Taman Tema Ayam ke? Berjihad dan berjuang. Punya teruk nak pergi berjalan tu. Sampai sana, balik main. Yang ketiga, orang kafir Quraisy ni, terutamanya geng-geng munafiqin di bawah pimpinan Abdullah bin Salul bin Bahlul. Bahlul aku tambah Dia reka, dia kata apa? Alah, sahabat-sahabat Nabi tu duk buat teruk. Aku duk abang panas, mereka duk ketak nak pergi juga. Aku duk abang kat mereka kata buah-buah nak jatuh, mereka nak pergi juga. Hang beritahu aku, mereka duk pulun sangat nak pergi ni, hang tahu sebab apa? Ni dia lah, mau ketui. Dapat ghanimah, harta rampasan perang nanti dapat. Yang tu mereka duk berebut sangat nak pergi tu. Sebab mereka mau harta rampasan perang tu. Peristiwa yang ketiga ini sampai pada Nabi SAW melalui Jibril. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu siap dekat Sayyidina Jibril apa yang bagi tahu siap pada Nabi SAW. Kalau hang panggil depa, tanya kat depa, apa jawapan yang depa akan jawab pun Allah habaq siap dah. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kalau hang pi tanya depa akan kata kami lawak-lawak je, kami main-main je. Nabi panggil dia pun, Nabi tanya, betul ke hampa cakap kat sahabat ni nak pergi perang sebab mereka gila duit, sebab mereka nak barang rampasan? Apa ada cakap macam tu ke? Abdullah bin Ubay bin Salul sama jawapan yang dia habaq, macam mana Allah dedahkan rahsia dalam hati dia. Dia kata apa? Kami melawak je, takkanlah kami nak cakap macam tu. Ni semua bukan orang lain, ramai yang kami kecil-kecil, kami kenal mereka saja lawak-lawak je. Tapi lawak itu tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Awak hampa tak ada benda lain kena lawak. Bahan hampa, material hampa nak balawak ni Allah yang hampa dapat. Quran, ayat Allah Taala, Rasulullah, yang tu benda lawak yang hampa nak buat lawak. Allah marah. Dan la ta'taziru. Aku tak akan maafkan hampa. Sebaik-baik Nabi SAW diarahkan jangan tengok dan jangan maafkan mereka. Sebab perkataan itu sangat berat. Dalam tafsir menyebut, mereka pegang kaki unta atau tali unta Nabi SAW, terseret badan berlain-lain kat padang pasir. Nabi tak tengok pun mereka. Maknanya marah sungguh. Kita nak melawak, jangan cari benda-benda agama dia buat lawak lebih kurang. Lawak pasal Quran, lawak pasal hadis, lawak malaikat. Malaikat apa? Malaikat penakut awak. Yang kata malaikat penakut, malaikat hantar dia buat teka-teki. Malaikat takut apa? Kita tak tahu. Malaikat takut anjing. Sebab tu kalau kita ada anjing, malaikat tak main rumah, buat lawak ke tu. Cari benda lain lah, tak payah buat lawak ke tu. Lawak dengan Quran. Walaupun hang ceramah nak buat lawak ke tu, janganlah buat Quran. Contohnya apa dia? Contohnya buat lawak. Dia tu isap dada. Dia kata macam mana hantar? Dia kata tak, sebenarnya isap dadah ni memang ada dalam Quran ni. Tak mana ada dalam Quran? Dia kata fi amadin mumaddada. Oh, balawak. Dia doa fi amadin mumaddada, pi ku kulim balik ku gedah.
Yang tu tak boleh. Dengar anak-anak kita melawak tu dengan Quran, kena abang dia. Yang ni tak boleh melawak betul. Anak melawak lain boleh Sawadika, masuk ke pintu, keluar ke tingkap. Tu ambil pasal. Tu sawadika tak kena guna dengan agama. Ma rabbuka. Nanti kalau malaikat tanya kat aku, ma rabbuka, hang tahu jawapan dia apa? Tak. Hang katalah kat dia, "Pukullah di mana kamu suka." Allah, melawak je ni gila tu. Sayalah melawak dengan benda-benda agama semua, ambil cari benda lain dan lawak. Benda-benda macam tu boleh menyebabkan kadang-kadang boleh terkeluar daripada agama Islam. Macam tu. Sikit lagi kita bagi habis. La tadkhulul jannata ajuz. Kan kita baca tadi tu, orang tua tak akan masuk neraka. Tengok belakang sekali nombor 3. Dan kata Imam Ghazali yang dirahmati oleh Ta'ala, bergurau sikit tu tak apa, tapi jangan dijadikan adat. Yakni jangan dibiasakan. Yang demikian itu melainkan sekadar keperluan sahaja. Seperti yang hendak memesra dengan isteri, menyukakan anaknya yang kecil, atau menyukakan tetamu atau mesra dengan orang, tiada mengapa kalau sedikit, tapi dengan benar-benar jangan berdusta kerana tiada harus. Boleh melawak dengan isteri, anak semua boleh, tapi ada limit dia. Jangan melawak teruk-teruk gitu. Pandai-pandai lah suami dengan isteri lawak-lawak. Nabi ada juga main lari-lari dengan isteri, melawak. Dia tak serius sangat lah. Kita main badminton dengan anak kita macam tu, bapak yang pandai tu melawak macam mana? Melawak dengan anak kecil, anak dah jadi 2, dah jadi 3, dia main sekali, anak dia bagi. Lepas tu dia buat-buat tak kena. Lepas tu budak seronok, abah kalah. Tu bapak pandai kan. Bapak bingung, dia smash daripada awal sampai habis. Padan muka hang. Tu gila bapak. Main gusti dengan anak boleh tak? Boleh. Orang lelaki lompat atas dia pun lompat atas kita. Kita saja-saja bagi kalah. Dia lompat dia. Dia menang. Bagi dia seronok lah melawak gitu dengan anak-anak gitu. Ni dan dia melawak gitu, dia duduk atas anak dia sampai biru muka. Sampai isteri dia masuk, "Abang buat apa?" "Abang menang." Budak 3 tu yang menang, bukan ada apa. Itu bapak, orang Pulau Pinang kata bapak sir. Bapak ada masalah otak kata. Boleh melawak kata Imam Ghazali, nanti kita boleh melawak tapi jangan over sangat. Okey. Dan nombor 4 kita masuk nanti anggota perut. Nanti kita akan tengok apa masalah dengan perut. Bukan buta perut. Masalah dengan perut. Okey. Haji kita ni dia keluar daripada senarai kita lah. Sebab dia bukan jadi nak gelak, dia memang tak boleh kawal gelak. Saya pernah jumpa secara personal sembang dia. Saya tanya sebab apa Haji gelak. Dulu orang rakam, sampai geng-geng rakam tu kat YouTube dia pada tanya, siapa yang gelak kuat tu? Siapa yang gelak kuat tu? Nanti satu hari saya nak selfie bawa dalam Facebook. Saya kata, ni lah Pak Haji. Dia tak boleh kawal gelak dia. Tonton yang baru, tonton yang kejut. Dia itu biasa. Saya mula-mula mengajak tengok gelak pun, saya pun kata, hai gelak lama kan. Jadi saya pun dah biasa gelak pergi tak heran apa dah. Okey, tangguh dengan tasbih kafarah sallallahu alaihi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Ada orang perempuan yang tak boleh sembahyang di luar, pakai jenguk di sini. Siapa duk gelak tu? Tengok di situ. Depa pun takut. Dia dalam tu.